Okey, alright. So untuk bahan kita pada petang ni, ya, boleh dengar tak? Tak ingat, tak dengar. Sekejap ya. Okey, untuk bahan kita petang ni, okay, bahan kita yang saya share hari ni lah pada kelas untuk kelas hari ni. Okey, namanya ini lah raya ke-10. Okey, latihan ke-10 lah saya share. Okey, alright. So dalam ini hanya ada 80 markah sajalah. Jadi siapa dapat skor sampai 60 markah tu maksudnya dia di landasan tepat lah untuk dapat A, insya-Allah. A matematik S9 lah. Okey, alright. So cuba tengok soalan-soalan ni. Okay, soalan nombor 1 ni kita bagi 3 soalan tentang melorik. Okay. Kemudian kita bagi 2 soalan tentang melorik graf kertas sama linear. Okay, 1 kertas sama linear. Kemudian kita masuk pula soalan pepejal bulatan tentang bulatan. Okay, kemudian soalan nombor 4 berkaitan dengan sekali pandang ni nampak macam pandang ni, okey. Nampak macam kuadratik lah, 4 markah, okey. Kemudian nombor 5 ni, soalan kata bentuk metrik, memang tahu converter metrik lah. Okey, jadi nombor 5, okey. Nombor 6 pula, soalan nampak ni macam ruang sampel tersebut, ni kebarangkalian. Okey, kita cuba cari keyword ni lah. Okey, kemudian nombor 7, okey, tengok tahu dah garis lurus. Okey, nombor 8, okey, nama pun isi padu, apa pejal isi padu. Okay, nombor 9 nampak kat sini graf laju masa jarak masa. Graf jarak masa laju masa sama macam kita buat 2-3 hari lepas tu. Okay, 10 tengok tahu dah. Penjelmaan, okay, transformasi. Kemudian nombor 11, okay, pelan dengarkan, tengok pun tahu dah. Okay, ini kita buat lebih kurang dalam 12 soalan semuanya lah. Okay, 12 soalan semuanya, 11 soalan semuanya. Okay, kita akan cuba buat dalam tempoh 2 jam ni. Okay, alright. Soalan pertama. Lorikkan setiap set yang berikut. Soalan pertama kata, lorikkan Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R. Okey, di sini ada operasi persilangan. So, bila persilangan, dia hanya akan melibatkan huruf Q, okey, huruf Q dan juga huruf R sahaja. Itu clue dia. Kalau persilangan bentuk N tu. Okey, kalau bentuk N ni dia hanya berkira dua benda tu je. Yang P tak ambil kira. Tetapi kalau simbolnya simbol kesatuan, dia akan ambil kira nanti. Okey, so kat sini dia kata Q bersilang dengan R. Kalau kita nak buat secara secara umum lah, secara umum, okey, contohnya. Okey, huruf Q. Okey, huruf Q. Okey, mana huruf Q? Okey, Q, saya tunjuklah. Okey, ni huruf Q. Okey, huruf Q. Okey, sini huruf Q. Kawasan Q lah sini. Sini kawasan Q. Okey, percaya. Okey, sini kawasan Q. Okey, sini pun kawasan Q. Dalam ni juga kotak Q lah. Okay, yang merah tu semua kotak Q lah. Okey, ini pun kotak Q. Okey, ini pun kotak Q juga. Itu mula-mula. Kemudian dia kata pula kotak R. Okey, kotak R pula. Okey, kotak R pula pun ada juga kat situ. Okey, ni kotak Q. Okey, sekarang kita buat kotak R pula. Okey, kotak R pula yang berwarna biru, kotak warna biru tu. Okey, ini kotak R. Ini contoh satu lah. Okey, kacau lah. Okey, ini kotak R. Okey, ini kotak R. Ini pun kotak R juga. Soal ada dua kotak R. Sekarang soalan kata simbolnya simbol persilangan. Bila simbol persilangan, mesti ada huruf Q dan R serentak. Maksudnya ada dua lah. Q ada, R pada. So dalam kes ni, yang ada tengah-tengah ni lah. Ni jawapan dia. Kita lorik bagi lebih sikit. Selesai masalah dia. Okay. Bagi kita lorik bagi lebih. Selesai, siap. Okay, itu saja untuk kes yang pertama ni. Okay. Okay, ni jawapan untuk yang pertama ni. Selesailah bagi tu. Okay, lorik sama ada nak lorik garis-garisan putus ke, nak lorik bagi hitam betul-betul ke, tak ada masalah. Yang penting nampak lorikannya adalah kawasan itu. So, dapatlah satu markah itu. Sebab dia ada satu operasi saja. So, satu markah sahaja. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua soalan B. B tu dia dua markah. Sebab dia ada dua operasi lah. Satu dalam kurungan tu, satu lagi dekat luar kurungan tu. Satu melibatkan operasi persilangan, satu lagi melibatkan operasi kesatuan.
Okey, soalan kata lorekkan P bersilang Q pelengkap kesatuan R. Okey, dia ada kurungan. Maksudnya kita akan buat kurungan dulu. Kurungan dulu. Okey. Tapi di sini kita nampak senang. Kita ambil clue dulu. Kita ambil tangkap satu markah free dulu. Iaitu yang hujung tu. Yang hujung dia beritahu kat situ ialah dia kata R itu simbolnya happy. R simbolnya gembira, happy. So bila R simbolnya happy, maksudnya kotak R tu kita akan lorekkan semua. Itu clue yang pertama lah. Selesai. Walaupun dia kata kena buat yang kurungan dulu, tetapi kerana simbol kesatuan tu kita boleh buat dia dulu, tak ada masalah. Okey je. So yang ini lorek semua. Sebab simbolnya simbol happy. Okey, selesai. Dapat dah satu markah. Cuma tinggal lagi yang inilah. Yang ini dia kata dia nak kotak P yang besar ni. Yang besar ni kotak P. Tetapi dia kata dia tak nak kotak Q sebab ada simbol pelengkap atas tu. Kat sini ada simbol pelengkap itu. Maksud jangan dilorek kotak Q kerana ada simbol pelengkap dekat situ. Okey, so macam mana cara dia? Okey. Jadi yang ini ni kita lorek semua. Ni kita lorek semua. Tetapi dia kata jangan dilorekkan kotak Q. Yang ni jangan lorek dia kata. Sebab simbol pelengkap. Tu mula-mulalah. Okey. Lepas tu yang ini dia kata lorek semua. Sebab simbol persilangan. Simbol kesatuan, sorry. So, jawapan akhir macam ni lah jawapan akhir dia. Okey, dapat bentuk ini, dapatlah markah penuh 2. Okay, ada yang guna nombor, gunalah nombor. Yang penting guna nombor ke tak guna nombor ke. Yang penting lorekkan tu betul. Tu saja. Okey, siap untuk jawapan yang pertama. Okey, alright. Okey, sekarang cuba soalan C dan D, E dan F ni. Okey, awak cuba dulu buat soalan C, D, E dan F. Okey. Kalau nak SS jawapan dalam grup pun boleh, tak masalah. Nanti kita bincang tengoklah jawapan. Okey. Ada 4 soalan. Cuba buat dalam masa 4 minit lama sangat. Dalam masa 3 minit. Okey, cuba buat dulu. 3 minit untuk soalan C dan D. Okey, sekarang 5.26. Okey. 5.29 kita akan bincang cepat. Siapa nak share dalam jawapan dalam grup silakan. Tak salah, nanti kita bincangkan. Okey, nak share dalam grup boleh ya? Silakan, tak masalah. Kita share. Okey. Alright, boleh. Kita bincang. Okey, soalan C dulu. C tu dia hanya tulis tu melibatkan huruf Q saja mula-mula tu. Tetapi dia kata jangan dilorek kotak Q tu. Okey, ini soalan ni sangat open lah.
Dia kata jangan lorik kotak Q. So yang lain kita lorik lah. So maksudnya yang ini dan yang ni kita lorik lah. Sebab apa? Dia kata cuma jangan lorik kotak Q saja. Itu jawapan dia. Okay. Yang ni kita lorik, tetapi janganlah dilorik kotak yang huruf Q tu. Yang ni jangan lorik. Sebab dia kata jangan, sebab simbol pelengkap tu. So jawapannya macam tu je lah. Okay, yang ni, sebab itu. So jawapannya macam tu. Hanya jangan dilorik kotak Q sahaja. Sebab ada kat situ ada simbol pelengkap. Sini. Okey, tu C. Okey, soalan D pula. Ada kurungan dan di kurungan tu pula ada juga simbol pelengkap. Okey, dia kata P. Ini kotak P. Okay, ini P. Okey. Ini kotak P. Kawasan P, kawasan P, kawasan P, kawasan P, kawasan P dan kawasan P. Okey, ini kawasan Q. Okey, ini kawasan Q. So ini Q. Okey, ini Q, ini Q. Okey, bila simbol persilangan mesti ada pangkah dan raih serentak. So ini kawasan dia. Tetapi dia kata jangan dilorik kawasan ini sebab ada simbol pelengkap kat sini. So kita loriklah kawasan-kawasannya di luar daripada kotak yang tu. So kita tandalah raih, kita tanda warnakan kawasan yang mana hanya ada raih dan pangkah sahaja yang berasal asing. Maksudnya kat ni kita loriklah kawasan ni mula-mula. Ni lah kawasan kotak ni. Kita lorikkan. Tak kisah, tak guna membaris pun tak apa, tak salah. Okay, ini kita lorik kawasan ni. Okay, ni kita lorikkan mula-mula. Ni kawasan dia. Okay, lorik. Nak guna pembaris pun tak apa, tak guna membaris tak apa. Gini, okay ni. Okay. Lepas tu dia kata, seterusnya dia kata R pula ni simbol happy. R simbol happy. Maksud R itu kasih lorik semualah. R tu lorik semua. Termasuklah yang kotak tengah-tengah ni pun. Sebab apa? Sebab ini untuk R. Itu jawapan akhir sekali. Okay, alright. So kalau kita buat macam ni, okay, so markah dia, yang pertama ada bentuk oranye ni, satu markah. Yang kedua ada biru ni, satu markah lagi. Okay. Padam dulu. Okay, so untuk yang ni, first kali kita buat dalam kurungan dulu. Okay, dia kat situ ada adanya simbol pelengkap. Maksudnya kawasan P dan Q ni, kawasan tengah-tengah ni, jangan lorik dia. So loriklah dulu P dan Q ni mula-mula yang ni lah kita lorik. Okay, ni kita lorik mula-mula tu. Tetapi janganlah ada, okay, janganlah ada yang tengah-tengah ni yang ada. Itu mula-mula. Saya kena buat ni ya, saya kena tarik kat sini. Tarik dekat pin senang sikit. Okey, mula-mula kita bagi besar sikit kat sini, tak apa. Okey, alright. So jawapan dia mula-mula dia kata situ P bersilang Q, kawasan ni kawasan yang ni lah. Ada P ada Q. Tetapi dia kata jangan dilorik kawasan ini. So loriklah luar daripada P lain dan Q lain. So kawasan ni kita lorik kawasan ini dan ini. Itu mula-mula terlorik. Selesai kotak yang pertama tu lah. Kemudian seterusnya dia kata kesatuan dengan R. R tu simbol happy. R tu simbol happy. Okay, R tu dia simbol happy. Bila happy, huruf R tu kasih lorik semualah. Okay, lorik semua. So R, sini pun R, sini pun R, sini pun R, sini pun R. Ini jawapan akhir sekali untuk soalan yang itu. Okay, ada bentuk begini, dapat dua markah. Ada pink saja, satu markah, ada kuning sekali, dua markah. Itu untuk jawapan yang nombor 2 yang ni. Okey, seterusnya. Tengok soalan nombor 3. Okay, siapa yang nak share jawapan, boleh share jawapan kat grup, tak ada salah.
Nanti kita boleh bincang tengok kalau ada jawapan kat grup. Setakat saya tengok tak adalah dalam grup. Okay, alright. Okay, seterusnya soalan E. E soalan pertama ni dia kata P bersilang dengan Q pelengkap. Okay. Dia kata dia nak huruf P. Huruf P je dah. P yang mana? Okay, P yang ni lah. Ini kotak P, ini kotak P. Tapi dia kata bersilang dengan selain daripada Q. Sebab Q ni ada persiwa ni. Ada simbol pelengkap ni, Q ni, ada sini ni. Maksudnya, jangan dilorek Q. Kita hanya ambil kira kotak P dan kotak Q saja. R tak ambil kira. Sebab simbol persilangan. Okey, jadi P tu kena ada. Tetapi dia kata janganlah ada, okey. Janganlah ada kotak Q. So, bahagian ni kita padam lah. So, kita pun padam bahagian tengah tu. So, yang ini kena padam. Ini jawapan dia. Untuk soalan nombor 1. Okay, so yang ini, yang P ni, kita akan lorek semua. Tetapi, janganlah dilorek yang ada huruf Q ni. Q tak nak. Okay, Q tak nak sebab dia simbol pelengkap. So, jawapan akhir macam ni je lah. Okay. Yang R tu pun jangan dilorek sebab di sini dia hanya ambil kira kotak P dan kotak Q saja kerana simbol persilangan. Kerana simbol persilangan saja. Okay, selesai jawapan E. Okay, yang ni pula F. Kiri ada kurungan, kanan ada kurungan. So, tak ada masalah lah. Okay, untuk bahagian sini, kalau tadi P bersilang Q pelengkap, pasal luar sini. Sekarang yang ini pula dia kata P bersilang dengan Q. P bersilang Q. Maksudnya dia nak P tu dan Q tu serentak. Jadi apa jadi kat situ? Jadilah macam ni. Okay, ini kotak P, ini kotak Q. Okay. Dia kata simbolnya adalah simbol persilangan lah. Persilangan. Jadi pasal ni lah mula-mula. Cik, kenapa hitam? Ni ha? Lorek pasal ni. Dia ada P dan ada Q. Buat begini. Dapat satu markah. Yang kedua dia kata pula, dia tak nak Q. Tetapi mesti ada R. Kesaluan ni lah. Lorek macam gitu. Okay. Kemudian dia kata, combinekan. Bila combinekan, merah dan biru serentak lah. Itu jawapan akhir sekali. Okay, alright. Settle lah tu. Senang je. So dekat sini, kita ulang sekali. Untuk yang pertama, bahagian pertama ni, kawasannya adalah kawasan di sini. Untuk yang bahagian yang kedua tu, kawasannya adalah kawasan di sini. Okay, kawasannya adalah kawasan di sini. Dia jangan ada Q tapi ada R. Ini jawapan dia. Dapatlah 2 markah. Biru 1 markah, biru orange 2 markah semua kali. Okey, siap kan tu. Okey. Ini start sini ya. Tak sini lah. Kita lindung ada. Alright. Ada sebaik ya, ada sebaik jawapan. Okey, next. Selesai tu. Okey, nombor 2. Kalaulah keluar soalan bentuk begini, okey. Macam selalu saya cakap, first kali ialah tengoklah soalan, tengoklah rajah. Kita ada 2Y. Saya pecahkan satu lah. Sekejap. Nak rujuk. Okay. Kita ada 2Y tolak 3X. Okay. Tambah 2 kurang sama kosong. Okay. Kita ada yang ini. Dan dalam ni pun ada bentuk yang sama. Okay. Ada bentuk yang sama. Maksudnya garisan itu sudah dibina. Garisan yang mana? Garisan yang ni. Okay. Ini garisannya untuk yang berwarna kuning tu. Ini garisan dia. Yang kedua yang ni pula, dia ada 2Y X
tambah 8. Yang ni, yang kedua. Tengok raja pun ada juga ayat yang sama bentuk lah. So ini adalah garisannya. Okay, pun dah ada dah. Jadi dekat sini hanya tinggal X8. Yang ini tak ada lagi. Yang ni kita kena lukis. So dekat manakah X8? Okey, clue sangat mudah. Okey, clue sangat mudah. Dia nak paksi X. Maksudnya kita akan guna yang paksi yang inilah, paksi X yang bawah ni. Garisannya mesti berada tegak atas garisannya ni, yang merah ni. Tapi dekat mana? Okey, dia akan berada betul-betul pada bucu lah. Okey, kita tengok pada rajah tu, ada kuning dan biru tu. Di biru tu ada nampak nombor 8. Maksudnya garisannya mesti ada pada bentuk yang ni lah, kat biru lah. Dekat mana? Betul-betul pada bucu dekat merah biru. So dekat mana? Dekat sini lah ya. Dekat sini. So guna pembaris betul-betul, buatlah satu garis lurus. Tegak. Label tak payah, tak apa. Tak perlu letak X sama 8, tak payah. Okay? Nak letak pun boleh tapi tak letak pun tak apa. Sebab tidak ada markah untuk labeling lah. Okay? Letak pilih X8 jadi pun tidak ada markah untuk labeling. Yang penting kita nak lorikkan dan garisan betul. Yang ini ni tidak ada markah. Okay? Untuk yang ni. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa dari segi labeling ni. Tak penting. Okey, seterusnya soalan kata. Okey, dia nak garisan biru itu, garisan kuning itu dan garisan merah ni. Antara biru, kuning, merah, di manakah nampak segitiga yang kenalah ketiga-tiga warna itu? So dalam kes ni yang betul-betul kena tengah-tengah ni lah. So inilah jawapan dia. Kita pun loriklah bagi lebih sikit. So lorik lebih sikit. Nak guna pangkah-pangkah ke bulat ke apa, tak kisah. Yang penting ada nampak lorikkan tu lah. Begini pun tak apa. Oh, hitam lah semua sekali. Ataupun just nak buat lorikkan saja pun tak apa, tak ada masalah. Nak buat begini saja pun okey, tak ada masalah. Okay, yang penting lorikkan tu betul. Dapatlah markah. Okay, yang penting lorikkan tu betul, dapat markah. Okey, di sini dapatlah 2 markah. Okey, dekat sini dapat 2 markah. Okey, kenapa pula 2 markah sedangkan markah penuh 3? Okey, di sinilah akan membezakan murid mungkin cuai, mungkin tak lah. Okey, di sini simbolnya adalah simbol kecil sahaja. Bila kecil sahaja, maksudnya garisan merah ni sepatutnya putus-putus. So tu kena hati-hati tu. Okey, kalau buat putus-putus, markah dapat 3. Kalau buat penuh, markah dapat 2 sahaja. Kalau guna freehand, markah dapat 1 sahaja. Kalau guna pembaris tapi tersengit sikit, markah dapat 1 saja. Dia mesti betul-betul tegak, sempurna aja. So berhati-hatilah. Okay, wajib guna pembaris. Kalau tak ada pembaris pun gunalah IC awak nanti tu buat pembaris. Okay, next tengok. Okay, next tengok soalan B. Sama juga lagi sekali ya. Yang ni dapat soalan, tengok dulu soalan dan rajah. Okay, soalan dan rajah. Okay, soalan pertama. Dia nampak itu ada tulis Y tolak X kurang 6. Soalan yang kedua dia bagi 2Y besar sama 2X tambah 6. Okay, so yang ini sudah ada. Ni sama. Okay, jadi sudah ada. So inilah garisan kuning, garisan yang pertama tu. Yang kuning tu yang ni. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, yang ini. Okay, nampak dah ada sini pun. So bila dah ada dah, masukkan saja yang ini. Tinggal lagi satu lagi garisan saja yang kita belum buat lagi. Okay, di manakah garisannya itu? Okay, so yang tu kena buat. Dia kata itu dia nak X negatif 6. Okay, X negatif 6. Clue kata dia nak paksi X. Jadi mestilah tengok pada paksi X bawah ni. Di sini pula dia nak negatif 6. Okay, dalam rajah kita ni cuma ada satu bucu lah sini. Sebelah kiri ni negatif. Tahu dah.
Memang betul-betul dekat sini je lah. Betul kita tahu. Sini kita nampak sini. Kita ada nampak X dengan 6. Ada nampak dari situ dah. So, satu garis lurus betul-betul tegak. Betul-betul dekat bucu sini. Jangan terlebih, jangan terkurang. Jangan tersengit, jangan terbengkok. Okay? Mesti guna pembaris. Okay, mesti guna pembaris. So, tak guna pembaris, akan hilang markah 1. Akan hilang markah 2 lah. Dia mesti guna pembaris. Okay, kalau guna markah pembaris ni, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3. Bergantung kepada jawapan akhir kita tu. Betul tak betul. Okay, kat sini. Kemudian tengok simbol dia. Simbolnya adalah simbol besar sama. So, mesti kesan putus-putus. Dan kita tengok kat situ, ada merah, biru, kuning. Nampaklah segitiganya merah, biru, kuning, kuning, merah, dan biru, merah. Ini kesan akhir dia. Okay. So, dilorikkanlah lebih sikit. Okay. Nak dikalahkan hitam full tak pun tak ada masalah. Ada pun nak buat garisan garis-garis ni pun dah memadai dah. Tak ada masalah. Yang penting jawapan kita tu betul. Begini buat, dapatlah 3 markah. Okay. Tahun ni saya jangkalah soalan topik ini akan masuk sebagai soalan nombor 1. Okay, next. C. Tadi kita melorik. Sekarang kita nak mentakrif pula. Nak mentakrif pun sama juga cara dia. Okay? Sangat mudah. Yang mana kalau soalan bentuk ini keluar, first kali lah awak ambil lah apa yang awak nampak tu. Apa yang awak nampak? First kali nampak ini. Y tolak X 3. Ini garisan dia. Ini garisan dia. Dan lorikannya berada di sebelah bawah. Bila sebelah bawah, lorikannya ada sebelah bawah, maka simbol kecil. Bila garisan tutup penuh, dia adalah kecil dan sama. So, tulislah kat ruang jawapan. Untuk yang pertama ni, Y, okay, kecil dan sama. Okay, ikut nombor ni lah. Okay, Y tolak X, okay, kecil dan sama dengan 3. Okay, selesai yang pertama. Ini untuk jawapan yang pertama lah. Okay, kat sini. Okay, jawapan pertama tadi. Y tolak X, okay. Ini patut Y tambah X, dia typo lah. Tak apa, nanti saya betulkan. Saya betulkan. Okay, ini patutnya Y tambah X, patutnya besar sama 3. Okay, ini untuk yang pertama. Okay, dia kat sini silap sini ya. Saya betulkan siap takut saya lupa. Kat sini, nilai dia ialah yang ini. Y tambah dengan X sama dengan 3. Sir. Ya, saya. Kalau buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX pasti tu. Kenapa? Y lebih besar sama dengan negatif X tambah 3. Tak ada masalah, boleh. Nak pindahkan Y besar sama negatif X tambah 3 pun tak ada masalah. Nak buat Y tambah X tolak 3 besar kosong pun boleh, tak ada masalah. Yang penting betul jawapannya. Itu ya. Nak diubah-ubah pun tak ada masalah, okey saja. Tapi kalau dah nampak betul ini, kekalkan pun okey juga, tak ada masalah. Okey, yang kedua yang ini pula. Okay, yang kedua yang ini pula, okey, garisannya yang ni lah. Ini garisan dia. Okey, arah condongnya ke bawah, arah lorikannya ada di bawah. Bila ada di bawah, simbol kecil juga. Garisan penuh, maka kecil sama juga. Okey, untuk nombor 2, kecil sama. Sir. Yep. Kalau dia ke bawah, yang kecil ke? Kecil. Nombor 1 tu kecil. Di sini akan jadi 2Y, okay, tolak X kurang sama. Kurang sama. Ini simbol kecil ya. Okay. Y tolak X, kemudian ini kurang sama, okay, dengan tambah 10, okay, kurang sama dengan kosong. Ini untuk yang ni.
Okay, yang pertama tadi pun sama juga simbol kecil lah. Saya lorek di bawah. Typo sini. Okey, ini untuk yang berwarna kuning tu. Okey, yang ni jawapan untuk yang berwarna biru tu. Tinggal lagi satu jawapan lagi. Yang putus-putus tu. Yang putus-putus ni, dia putus-putus ni menyentuh paksi Y. Tu first kali lah. Jadi dia mesti paksi Y. Okey, cumanya Y tu potong dekat berapa. Potong dekat berapa nilai dia. Dan rasanya pula putus-putus. Okey, so dekat sini, dia potong paksi Y ni, nampak dia sentuh rasa kuning. So kita ambil kira yang kuning lah. Kuning ni Y-nya berapa? Tengok kat situ. Kita ikut tempat dia. Nampak kat situ, Y dia ialah 3. Ikut tempatnya saja. So, dapat kat situ. Y-nya ialah 3. Okay, so, ambil jawapan kat situ. Letak ni. Dan dia lorekkannya pula berada di sebelah atas garisan. Okay. Jadi, simbolnya adalah simbol Y besar. Okay, Y besar daripada 3. Garisan putus-putus. So, bentuknya macam ni lah. Alright. Okay, itu jawapan dia. Okay, next. Tengok. Aduh. Letak dia saya nampak terang sikit. Senang nak rujuk. Okay, ni kat sini. Letak warna ni. Yang letak warna hijau lah. Senang. Okay, yang ni merujuk kepada yang warna hijau. Okay, yang ni merujuk kepada warna biru. Okay, next. Okay, itu ini antara dua topik lah. Set dengan ini dijangka lah soalan nombor 1 lah. Tapi saya lebih prefer kepada tajuk ketaksamaan ni. Untuk ini lah. Okay, seterusnya soalan yang ni. Rajah menunjukkan sebahagian daripada padang bersaiz 80 kali bersaiz 50 kali 150 yang telah ditanam dengan rumput jenis cowgrass. Ini padang bola kita lah, ditanam itu. Okey, kemudian dia kata kawasan PTU akan dipotong sedikit rumputnya bagi nipis sikit. Di mana rumput akan tinggal lebih nipis lah mana tu. Okey, dapat untuk ini. Yang ini hijau lebat subur elok, yang ni dia potong bagi nipis sikit. Nampak itu. Okay, alright. Kalau kita tengok padang bola sepak, kalau kita tengok Astro tu, padang bola Liga Inggeris tu macam-macam kotak, macam-macam bentuk ada. Bentuk kotak-kotak ada, bentuk ada. Itu juga hasil daripada tu lah. Pemotongan tu tempat nipis dia. Okay. So soalan sini kata, kawasan PTU ni akan dipotong rumputnya sehingga tinggal akan lebih nipis lagi. Berkata saja lain. Diberi dia kata, PT sama panjang dengan PU. Hitung perimeter rantau yang mana rumputnya dipotong nipis. Maksudnya dia nak kotak di sini lah. Berapakah perimeternya? Okay, so kita cari dekat sini. Okay, berapa panjang sini, sini dan sini. Itu soalan dia. Okay, itu soalan dia. Soalan A. Okay, clue kat sini ialah bila dia nak minta perimeter. Okay, perimeter. Ingat bila melibatkan perimeter ataupun panjang lengkuk, kita kena guna formula sudut pada pusat per 360 kali dengan 2 kali dengan pi dan kali dengan jejari. Ini formula kalau nampak perkataan perimeter ataupun panjang lengkuk. Okey. Di sini dia kata panjang padang 50 kali 150. Okey, ini 50. Maksudnya yang ini 50 ni. Kalau sini 65, maka bakinya lagi ialah 85 iaitu 150 tolak dengan 65. Okey, dapat dekat situ 055 14 6 8. Ini panjang dia. Ini 85. So 85 ni adalah dia punya jari.
Jari sebab tengok bentuk tu tahu dah. Okay, alright. Cuma tinggal lagi tak tahu berapakah sudut dekat sini. Yang ni kena cari lah sudut dia. So, kalau cakap 45 ni. Macam mana? 45 sudut dia. Macam tahu 45. 90 darjah tu. Sini 90 darjah. Tapi dia tak kata ini sama panjang. Tak boleh kata 45. Sebab sini 50. Sini dia tak kata 50. Ada tak beritahu? Okay, alright. Dia dah beritahu, dia kata panjang PT sama panjang PU. Dia baru beritahu itu. Dia tak kata T tu titik tengah. Okay, dia kena hati-hati. Okay, dia tak kata sini 75. Kalau ini 75, ini pun 5 dah tak sama panjang lah. Jadi dekat sini, step pertama kita kena tahu berapa sudut sini. Okay. Sini tahu 50, yang ni tahu 85. Okay, kalau kita buat bentuk ini, saya tarik sikit sini. Okay, di sini tarik sini. Okay, yang ni tahu 50, yang ni tahu 85. Sudut sini, kat sini sudut, ini bertentang, ini sebelah. Kena guna tangent dulu untuk cari sudutnya dulu. Sebab nak kira hujung sini. Okay, sebab nak guna bentuk ni, mesti tahu sudut dia. So step pertama adalah kena cari dulu sudut dekat sini. Okay, dengan cara gunalah trigonometri. Okay. Oleh sebab tentang sebelah sudut, gunalah tan. Okay, tan sudut dekat P tu sama dengan tentangnya ialah 50, sebelahnya adalah 85. Itu step pertama. Cari sudut dahulu. Yep. Yang dia cakap PT sama dengan PU tu maksudnya? Yang mana? PT sama PU. Yang ni. Panjang ini, panjang ni. Sama panjang dia tu. Oh, so PU 85, PT pun 85 lah. Ya. Kan cuma lagi nak cari panjang TU lah. Nak cari panjang TU ni kita kena guna formula ni. Formula ni adalah sudut pada pusat, tak tahu, kena cari. Kemudian darab 2, darab pi, darab jari. Okay, pi dia beritahu 27. Di jari pun tahu dah 85. Cuma tinggal lagi tak tahu sudut je. Okay, itu step pertama lah. Okay, so kat sini, nak cari tan sudut dekat P tu sama dengan tentang dia ialah 50. Sebelah dia ialah 85. Itu tan P. Nanti sudut saja, tekanlah shift, tekan tan lah. Okay, tekan shift, tekan tan. Jadi, dapatlah tan negatif 1 dengan 2 nanti. Ini tak payah tunjuk ni. Tak payah tunjukkan ni. Okay. Tan 1, 50 bagi 8 ni. Maka dapat jawapan sudut dekat P ialah, okay, tekan shift, tekan tan. Okay, tekan shift, tekan tan. 50 per 85. Okay, dapat jawapan dia 30.46. Okay, alright, 30.46. Untuk di awal-awal pengiraan ni, kalau boleh ambillah at least 2 titik puluhan. Okay, ataupun 4 angka berarti. So kita ambil 30.47 lah. Itu kan dapat jawapan lebih tepat lagi. Kalau kita awal kita bunda pergi 30, takut dia jawapan kita tak sama dengan skema ni. So ambillah 47. Mula-mula dulu. Okey, itu step awal lah. Okey, markah 3, so ini tak nak markah. Okey, kemudian pergi step yang berikutnya. Untuk cari perimeter dia ialah tambahkan semualah kotak-kotak tu. Sebab dia nak kotak yang rumput dalam tu. So, panjang PT ialah 85. Panjang PU ialah 85. Cuma tinggal lagi yang hujung lengkok dia. Lengkok tu guna formula ni lah. Okay, sudut pada pusat 30.47 per dengan 360 darab dengan 2. Ini kalau cari perimeter. Okay, darab 2 darab dengan pi 22 per 7. Dan darab dengan jejari. Jejari ni adalah 85. Okay, darab dengan jejari dia 85. Okay. Yang ini buat ini ni dapat 2 markah sini. Okay. Salah satu ni betul. Satu bahagian ni 1 markah bahagian ni. Kemudian
lagi satu ialah selesaikan lagi. Okay, salah satu ini betul, 1 markah. Kalau semua betul, 2 markah. Dan dia akan jawapan akhir sekali. Yang ni gunalah kata tunggu jawapan pun tak apa, tak masalah. Nak buat satu-satu pun tak ada masalah. Okey. Bagi kita selesaikan 30.47 per dengan 360. Okey, darab dengan 2, darab dengan pi 22/7. Darab dengan jari 85. Okey, dapat jawapan 45.22. 45.22. Itu untuk akan melengkung ujung tu lah. So jumlahnya sama dengan, okey, tambah dengan 170, dapat jawapan 2125.22. Itu cara langkah kerja dia. Okey. Salah satu ni betul lah, masuk 1 markah. Kemudian kalau semua betul dapat 2 markah. Jawapan akhir 1 markah lagi. Ni jawapan untuk yang ini. 215. Typo. Okey, 215 je hang jap. Jangan je hang jap. Okey, tajuk ni pun sama juga, dijangka akan keluar lagi lah, tajuk tahun ni dalam SPM, cuma tak pasti masuk sama ada sama macam dulu. Kalau dulu mesti nak makan lah, satu cari melibatkan panjang lengkup begini, satu lagi lah melibatkan cari luas bentuk. Okey, kemudian jahil namanya. Cikgu ulang balik macam mana nak dapat sudut dia. Okey, untuk dapatkan sudut dia, sekejap. Okey, untuk dapatkan sudut dia, ya. Okey, untuk dapatkan sudut dia, okey, di sini mula-mula kita buat satu segitiga. Okey, buat satu segitiga, contoh kita buat satu segitiga. Yang ni lah segitiga ni. Ni bucu dia. Tarik sampai sini, ni sampai atas dia. Ni bucu. Nak cari sudut mesti bentuk inilah. Okey, yang mana bentuk dia tu, okey, dia beritahu, dia kata panjang ini 85. Itu soalan beritahu. Okey, yang ni 85. Segi panjang dia lah. Yang bawah ni 85. Okey, yang ni pula dia beritahu 50. Bukan 85 P ke U ke? Sekejap. Okey, jawapan saya salah. Okey, yang ni 85, sorry ya. Ni saya salah. Okey, yang ni 85. Okey, thank you. Okey. Yang ni 85. Itu jawapan saya salah tadi. Okey. Yang ini 85 untuk bahagian atas ni. Okey, 85 bawah ni P U. Okey. Yang ni pula 50. Okey, ni pula 50. Okey, 50. Okey, yang ni 50 untuk panjang T ke bawah sini. Okey. So di sini kita ada, untuk yang ini kita ada hypotenuse. Ni kita ada hypotenuse. Okey. Yang ni kita ada maklumat bertentang sebab sudut dekat P sini. Sudut dekat P. Jadi sudutnya dekat sini. Dekat P sini. Ini sudut dia. Tak kisahlah guna P ke X, tak kisahlah. Yang penting kita tahulah. Okey, ni mula. Jadi sudut dekat sini, ini bertentang, inilah hypotenuse. So kita kena guna sin lah, bukan tan lah. Typo dah. Okey, so kena guna sin. Okay, sin sudut P sama dengan tentang 50 sebelah 85. Hypotenuse 85. So untuk cari ni kita akan tekan shift sin. Shift sin. Typo itu. Okay, so kita tekan shift sin. 50 per dengan 85. Okey, dapat jawapan sudutnya adalah 36.03. 36.03. Okey. Kemudian itu bisa sudut ni lah. Dan dapat sudut sini, untuk cari panjang lengkuk TU ini, kita kena guna formula yang ni. Okay, kita kena formula yang tu. Okay, so kita ambil lah sudut dekat sini. Okay.
gantikanlah formula ni. Okey, ini yang 85 ni ialah yang 85 ni ialah kacau lah. Okey, yang 85 yang ni ialah panjang P sampai U. 85 yang satu ialah panjang P sampai atas ni, sampai kat T ni. Yang ini ialah bahagian ni ialah bahagian nak cari yang bahagian melengkung tu. PU, tepi sini. Ini bahagian melengkung tu. So sudut ni tadi 36.03. Okey. Untuk awal-awal ni kalau boleh kita kekalkan at least 4 angka berarti ataupun 2 titik bulan lah. Mana-manalah. Okey, supaya kita dapat akhir nanti tepat sama macam kita punya skema. Takut kalau kita awal-awal kita buang 0.3 ni takut nanti skema tu agak lari sikit jawapan skema nanti. Okey. So gunakan kereta tekan saja 36.03 per dengan 360. Formula ni tak dibagi dalam exam lah bentuk ini. Dia bagi bentuk lain. Okay, ini shortcut dia. Kalau panjang lengkuk perimeter, sudut 2 pi j. Kalau menunjukkan luas, sudut pi j kuasa 2. Sudut jadi kalau tak ambil 36 terus lari. Takut nanti jawapan akhir tu nanti agak lari dari skema. Kalau jalan kerja ni better buat at least 2 titik peluhan ataupun 1 ataupun 4 angka berarti. Tak apa, kita tunjuk jawapan ya, tunjuk jawapan. Okey. Darab 2, darab dengan 22/7, darab dengan jari dia 85. Okey, so dapat sini 53.47. Sini 53.47. 53.47. Boleh kita campurkan dengan 170. Dia dapat jawapan dia 223, okey, 22347. 22347. Okey. Contoh katakan nak ubah dari awal. Takut lari sikitlah. 85 tambah 85 tambah dengan buat kurungan. Kalau kita ambil tukar 36 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7. Okey, darab dengan 85. Okey, ini kalau kita ambil tukar 36 tu. Okey, dapat bentuk gini. 223.42.43 lah, 0.43. Ini kita ambil tu. Takut kalau okey, kalau skema bagi jawapan macam ni. Kalau skema bagi jawapan begini, yang ni salah ni sebab dia bagi 223.43. Dan skema bagi 223.47. Takut tu je lah. Okey, takut tu je. Okey, kalau yang ni tekan kereta akan dapat 223.37. Kalau yang ni 223.47. Kalau tekan kereta. Okey, sama dengan ni. Kalau kereta tak dapat, dia dapat 223.47/100. Takut lari gitu. Takut skema. Takut skema. Bukan kata tak boleh tukar pada awal. Takut skema. Kalau boleh, kalau berdasarkan pengiraan ni dinasihatkan yang awal tu at least 2 titik peluhan ataupun 4 angka berarti. Jawapan akhir tu barulah nak bundakan tu boleh. Tapi kalau ada bentuk poin-poin tu better ambil 2 angka berarti ataupun at least 4 angka berarti ataupun 2 titik peluhan. Mana-mana satulah. Okey. Itu soalan yang pertama. Bila nampak perkataan perimeter saja, ingat formula yang ni. Formula yang ini tak dibagi dalam exam lah. Okey. Dia bagi formula bentuk lain. Yang kedua pula. Okey. Yang kedua pula soalan kata. Seterusnya soalan kata. Hitung luas. Okey. Nampak saja perkataan luas saja. Okey. Nampak saja perkataan luas. Ini bagi clue lah. Nampak perkataan luas sahaja. Ingat formulanya ialah sudut pada pusat per dengan 360 kali dengan kalau perimeter tadi 2 pi j. Tapi kalau yang ini kali dengan pi kali dengan jari kuasa 2 terus. Dia tak darab 2. Dia darab dengan j kuasa 2. Ini kalau formula melibatkan luas. Okey, dia kata seterusnya, hitung luas rantau yang mana rumputnya akan dipotong dengan ketelan biasa. Dia nak cari luas rumput yang hijau ni. Ini rumputnya potong lebih sikit, bagi nipis. Yang salah minta cari yang hijau ni berapa. So, untuk cari yang hijau ni, mula-mula sekali kena buat
kotak yang besar tu tolak dengan yang dalam tu. Ni kita kena buat. Kotak besar yang ni tolak dengan kotak dalam ni. Dalam ni tadi P kita tahu 36.03 sudut dia. Okay, so langkah macam mana? Lebih kurang sama macam ni juga. Okay, kita ambil yang ni, copy paste. Okay, mula-mula kotak besar dulu. Kotak besar tu padang bola tu, dia punya panjang 150. Darab dengan lebar dia 50. Itu mula-mula. Untuk kotak yang hijau besar seperti ini, panjang 150, lebarnya adalah 50. Kemudian tolak dengan, sebab apa? Sebab tengah-tengah tu yang bentuk cone tu, bentuk aiskrim ni, tidak berlorek. Ataupun dipotong lebih pendek. Soalan minta yang potong biasa saja. So tolak dengan yang ni. Ambil balik formula yang tadi awal tadi ni, letak sini. Tapi perbezaannya sini adalah kita terus buat 36.03 per 360 darab dengan, dia tak ada darab dengan 2. Dalam kes perimeter darab 2. Tapi yang ni tak ada. Terus darab dengan pi sahaja. Okay, tetapi selepas tu, kalau soalan perimeter, darab 85. Tapi kalau untuk luas, darab dengan 85 kuasa 2. Okay, tu. Luas, sudut pi j kuasa 2, perimeter sudut 2 pi j. Tu kena ingatlah. Okey, ini yang pertama. 150 satu markah. Semua betul tulis satu markah lagi. Markah kedua jawapan akhir sajalah. Okey, ni tak ya. Untuk step yang kedua ni tak buat pun tak apa, tak masalah. Kita boleh skip kan. 150 darab dengan 50 ni boleh di skipkan lah, tak ada masalah. Okey. Dapat itu 7,500 ditolak dengan yang ni pula 36.03 per dengan 360, kemudian darab dengan pi 22/7, darab dengan jari-jarinya 85 kuasa 2. Yang ni luas yang bentuk cone dalam tu lah, untuk sektor lengkap tu. So dapat itu 2272.61. Okay, ni di awalnya kalau boleh ambil tu dulu. Kemudian tolakkan. Tolakkan jadi 7500 tolak dengan yang tu dapatlah 5227.39. Itu jawapan dia. Okay, untuk yang ni nak bagi jawapan 5227 pun okey. Sebab apa tahu dalam skema SPM ni dia bagi awak dua pilihan. Sama ada 4 angka berti ataupun 2 titik peran. Mana-mana boleh. Okey. Di sini sebab di sini banyak nombor. 5227 boleh, 5227.4 boleh, 5227.39 pun boleh, tak salah. Okey, terpulanglah. Okey, yang atas ni 2 markah, bawah kali 1 markah. Pemarkahan dia yang pertama kali adalah salah satu formula itu betul, 1 markah. Ini segi pemarkahan dia. Okey, salah satu formula itu betul. Bukan kata semua betul. Salah satu betul, 1 markah dapat. Yang kedua adalah kalau semua formula itu betul, markah yang kedua dapat. Yang ketiga adalah di jawapan dia. 1 markah. Tengah-tengah ni boleh skip kan. Okay, sama juga macam dekat atas tu pun sama juga. Okay, markah pertama adalah dekat salah satu formula yang betul. Kat sini. Sama ada ini atau ini. Okay. Yang kedua semua betul, 1 markah lagi. Dan jawapan akhir markah yang ketiga. Yang awal-awal ni semua ni tak buat pun tak ada markah. Tetapi kalau tak buat macam mana tak jadi jawapan. Okey, tu soalan nombor 3. Cikgu tak tolak dengan segitiga tu. Segitiga. Ini untuk yang bahagian hujung ni, kira-kira semua kali. Semua kali lengkung tu. Daripada P tu sampai ke T sampai ke U terus. Yang kita dah kira tadi tu, kita dah kira untuk luas semua sekali lah. Kita cari sampai ni. P sambung sampai ni. Yang ni. Cari lah. Okay. Kita guna formula panjang luas sektor.
Okey, itu nombor 3. Okey, sekarang tengok nombor 4 pula. Okey, nombor 4. So, saya ada bagi kat WhatsApp. Okey, alright, WhatsApp. Biasa Tahu WhatsApp. betul WhatsApp. Okey, WhatsApp. Gimana poin per? Okey, ini WhatsApp. Okey, tengok sikit. Dia ni copy paste sikit. Letak tang sini. Okey, ini jawapan pemilik HTC. Okey. Dia kata tu, ayat yang penting. Dia kata, Zakiah memilih 2 nombor bulat. Okey, dia kata 2 nombor bulat. Okey, yang mana masa diwakili oleh 2M tolak 1 dan M tambah 1. Okey, jadi 2 nombor lah. Okey, alright. Zakiah memilih 2 nombor bulat iaitu X dan Y masing-masing diwakili oleh 2M tolak 1 dan M tambah 1. Apabila X dikuasa 2, X dan Y masing-masing dikuasa 2 kan, maka hasil tambah nilai X dan Y itu ialah 117. Okey, hitung nilai X dan nilai Y dipilih oleh Zakiah. Ayat tu, dia kata dia pilih 2 nombor. Okey, X dan Y. Tapi X itu ialah 2M tolak 1 dan Y itu ialah M tambah 1. Apabila X dan Y itu masing-masing dikuasa 2, maksudnya yang ini dikuasa 2 kan, ini kuasa 2 kan, hasil tambah nilai mereka adalah 117. Okey, dari segi tulisan ayatnya, betul lah yang pertama tu. Oh, yes. Okey. Okey. Dah dapat. Alright. Okey, ini mula-mula. Okey, so lepas tu darabkan sebab dia ada kuasa 2 kali darab. So 2M kali 2M 4M kuasa 2. 2M kali negatif 1 negatif 2M. Negatif 1 darab dengan 2M negatif 2M dan negatif 1 positif M. Ayat ini pula M kali M kuasa 2, M1 1M 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 1 1 1. Okey, kemudian sama dengan kosong lah ujung sama dengan kosong lah ujung ni. Okey, sama dengan kosong. 1 7, sorry mula-mula. Okey, lepas tu kumpulkan. Okey, ini kali 4M tolak 4 tambah 1. Okey, tambah dengan M tambah 2 tambah 1. Okey, sama dengan 1 7. Tak hilang markah, tak ada masalah. Okey, tapi kat sini tak ada markah sekarang ni. Kemudian 4M tambah dengan M. Okey, 4M kuasa 2 tambah M kuasa 2 dapat 5M kuasa 2. Negatif 4M tambah 2M jadi negatif 2M. 1 tambah 1 dapat 2. Di sini silap dekat sini. Saya dapat poin. Okey, silap itu. Alright. Okey, so setakat ni untuk jawapan ini belum ada markah apa-apa sebab salah. Bentuk yang pertama tu bentuk am tu tak ada lagi. So tak ada markah. Jadi untuk yang ayat pertama ni pastikan mahir apa yang ditulis tu. Okey. Lagi satu cara kita boleh buat gini. Contohnya, okey. Zakiah pilih huruf X dan huruf Y. Apabila X dan Y, ni contoh lagi satu cara. Kita guna huruf X, Y dulu mula-mula. Okey, so kat sini mula-mula kita guna huruf X dan Y dulu. Ini satu cara. Lepas tu baru kita masukkan nombor dia. Contoh. Okey, dia kata hasil darab X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Okey, tambah dengan Y kuasa 2. Okey, ni mula-mula kan ayat itu. Okey, jumlahnya adalah 117. Okey, so lepas tu kita masukkan nilai tu. Macam tadilah. Okey, X ni apa nombor dia? Yang ni tadi. 2M, okey, 2M tolak 1 dikuasa 2 kan. Okey, tambah dengan Y pula iaitu M tambah 1 dikuasa 2 kan juga. Dia tambahkan hasil kuasa 2 ni bukan ni dapat 7. Belum ada markah. Belum. Okey. Kemudian oleh sebab dia 2M kuasa 2 ni, maksudnya yang ini ni didarabkan 2 kali lah. So ini 1, ini 1. Tambah dengan yang ni pun didarabkan 2 kali lah sebab dia kuasa 2. So ini pun 2 kali juga. Okey, sama dengan 1. Ini nak sambung untuk 17 nak pindah terus tak apa. Tolak 17 boleh. Ujung kosong. Tak salah boleh. Okey, kemudian yang ini pula. 2M kali 2M akan dapat 4M kuasa 2. Kita kemas 1. Belum ada markah nak. Okey. 2M dengan 1, negatif 2M. Negatif 1 dengan 2M, negatif 2M. Negatif 1 dengan 1, positif 1. Sambung lagi tambah. M kali M, M kuasa 2.
M kali 1, 1M. 1 kali M, 1M. 1 kali 1, 1. Tolak dengan 117. Kosong. Belum ada markah lagi. Okey, kumpulkan. Yang kuasa saja ada 5M kuasa 2. Yang M saja negatif 2M, negatif 2M, negatif 4M, tambah 1, tinggal 3M, tambah 1, tinggal 2M. So, tolak dengan 2M. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tolak 115, 117 akan dapat negatif 115. Bila semua dah tolak sama mana? Kosong. Ini baru dapat markah yang pertama sini. Atas tu semua langsung tak ada markah. Okey, dah sampai tahap begini, barulah boleh guna kalkulator. Okey, iaitu kat sini sebab ni. Okey. Daripada maklumat ni kita pun tahulah, kita pun tahu. Daripada maklumat kita tahu A dia, okey, kat sini ini A dia. Okey, A dia, A dia adalah 5. B dia adalah negatif 2. C dia adalah negatif 115. Di mana dapat? Yang inilah apa kan ni? A, B, C. Guna kalkulator. Mod. EQN nombor 1. Okay. Degree. Pastikan degree. Degree-nya 2 sebab dia kuasa 2. Okay. Masukkan 5 sama dengan negatif 2 sama dengan dan juga negatif 115 sama dengan. Okay, dapat jawapan. Yang pertama X5, yang kedua ambil pecahan tak wajar shift ABC negatif 35. Itu step dia. Okey. Ambil yang ni. Okay, selepas step ni kita tinggalkan satu step kat sini. Kotak ni kita tinggal satu step sini. Okey. Kita cari jawapan dulu, dapat jawapan tadi X sama dengan 5. Kita guna huruf M lah. M sama dengan 5 dan juga M sama dengan negatif 23/5. 3/5. Okey. So, yang simbol negatif ni kita abaikan lah. Sebab apa soalan tadi? Dia pilih nombor bulat. So, M dia 5 lah kita pilih. So, ini abaikan. Okey, so di sini sebaris M tolak 5. Pecahan bawah letak tepi. So 5M jawapan negatif kurungan positif 23. Selesai itu. Okey, kemudian sini markah yang 4 lah. Markah 4. So markah yang pertama dekat sinilah. Markah yang pertama. Yang ini markah pertama. Bentuk am. Yang kedua yang ini. Markah kedua. Yang ketiga yang ini. Okey, ni 3. Okey. Dan yang keempat, sebab soalan bukan minta cari nilai M tu. Soalan minta cari berapakah nombor X dan nombor Y. So, X. Nombor dia adalah 2 kali dengan 5 tolak 1. Dapat 9. Nombor Y. 5 tambah 1. Dapat 6. Itu jawapan akhir sekali. Okey, ada dua benda ni baru dapat markah yang keempat. Tak ada yang ini, berhenti pada kali ni saja, dapat 3 markah sahaja. So berhati-hatilah bila baca soalan ni, pastikanlah jawab sehingga mendapat nombor yang dapat menjawab soalan lah. Okey, so dekat sini tak kira apa? Kira tak habis lagi lah, langkah kerja tak habis lagi lah. Okay, alright. Ni. Alright. Okay, so sampai kat sini ada lagi jalan kerja lah. Jalan kerja dia macam ni lah. Okay, untuk X sama dengan 2 kali 5 tolak 1. Jadi X sama dengan 9. Untuk Y pula, Y sama dengan 5 tambah 1. Jadi Y sama dengan 6. Okay. Okay. So ini. Okay, tak payah terima kasih.
Just tulis saja. X berapa, Y berapa. Madai lah. Okay, alright. Itu soalan nombor 4. Okay, untuk nombor 5 pula. Seorang pembekal kerbau dan lembu boleh memperoleh RM136 apabila dia menjual 10 kerbau dan 18 lembu pada harga RMK dan juga RML. Tulis satu persoalan bentuk metrik. Jadi sebelum tulis bentuk metrik, tulis dulu dalam bentuk linear serentak. So untuk kes yang pertama ni dia kata dia bila dijual 10 kerbau, kerbau dijual RMK seekor, ditambah dengan dia jual 18 ekor lembu, dijual RML, dapat hasilkan sebanyak 13600. Ingat kamu. Ayat kedua berkata, beza jualan seekor kerbau. Beza. Maksud tolak. Jadi beza seekor kerbau, tolak dengan seekor lembu adalah RM1000. Ini ayat linear serentak. Tapi soalan tak minta yang ni. Soalan minta kata tulis dalam bentuk metrik. Jadi dekat sini, kenalah tambahkan satu lagi jawapan kat situ. Okay. Jawapan dalam bentuk metrik. Okay, so jawapan dalam bentuk metrik macam mana? Macam ni lah. Okay. Kotak besar, kotak kecil dan juga kotak kecil. Sama dengan kotak kecil. Okay, so kat sini, kalau buat begini saja dapat makan satu dah. Makan satu. Tapi kalau buat macam ni, boleh dapat 2 markah lah. Okay, so tulislah dekat situ, kat sini ni. Okay, yang pertama, kotak besar. Semua nombor yang ada di depan huruf K dan huruf L. So, atas kita ada 10, 18, 1, -1. Okay, atas ada 10 kerbau dan juga 18 lembu. Bawah ada beza seekor kerbau. Okay. Dan seekor lembu. Beza, tolaklah. Kalau tolak, negatif. Okay, kemudian kita gunalah huruf kita gunakan tadi. Kerbau dulu, baru lembu. Jangan terbalik. Okay, sama dengan jawapan dia. 136,000 dengan RM1000. Ini baru dapat jawapan markah penuh 2. Okay, ada yang bentuk metrik terus ni, terus dapat 2 markah. Kalau ada bentuk linear dengan ini, 1 markah, 1 markah. Kalau linear salah, metrik betul, markah tak ada. Hati-hati ya. Tapi kalau metrik betul, ni sebab awak yang kerja ni. Awak buat jawapan ni dulu, kemudian awak bagi apa ni. Okay, sebab dia markah 2. Kalau markah 2 ni, maksudnya kalau dia kalau dia okey, kalau penanda tu okey, dia walaupun ini mungkin salah, dia pejam mata je lah. Sebab metrik dia betul. Bagi 2 markah juga. Itu terpulang oleh dia lah. Okey. Kemudian soalan kata, hitung harga bagi harga jual masuk ni. Ini ayatnya, tertinggalnya. Menggunakan kaedah metrik. Okey, ayat tambah sikit. Hitung harga bagi seekor kerbau lembu. Yang ni kena guna kaedah metrik. Okay. Step pertama sudah ada. Terus pergi step yang kedua. Step yang kedua ialah yang huruf ni letak di tepi sekali. Yep. Kalau dalam kerja saya ni dapat markah tak? Dekat mana letak? Saya dah hantar dulu. Dekat WhatsApp. Sekejap tengok sekejap nak. Okey ni. Okey. Langkah pertama okey. Okay, langkah kedua kita buat okey. Kemudian okey, saya cari markah lah. Saya cari markah untuk dia ni. Okey. Atas ni markah dapat 1 sahaja disebabkan oleh soalan minta kata nak bentuk metrik tapi tak tunjuk. So ini kalau dapat markah 1 sahaja. Okey, 1 sahaja dan akan dibuat simbol tertinggal. So markah ni akan tulis sini, akan tulis sini. Akan tulis K1N0 lah. Ini kan dalam SPM lah, tulis gitu. Okey. 1 untuk markahnya ni, N0 untuk markahnya tertinggal. Okey, step yang kedua sini. Okey, first yang kita nampak ni, okey, adalah, tak salah. Okey. Step yang kedua. Okey, ini nampak, okey, betul sini. Okey, ini betul, tak salah. Okey, boleh. Markah yang kedua. Okey, kemudian markah yang ketiga, keempat, okey, ada sini. Tak ada masalah.
Yang atas-atas ni semua ni tak tunjuk pun tidak mengapa, langsung tak jejas markah apa-apa. Ini tak tunjuk pun tak apa. Yang penting ada bentuk matrik satu, ada bentuk sangsangan satu, gunakan kata jawapan terus, memadai. Ini sahaja yang akan memberikan markah. Jadi, yang ni dan yang ni. Pastikan semua betul dan tepat, dapatlah 4 markah. Bahagian sini tak buat pun tidak mengapa. Okey, tapi tak apa dapat exam explain kan 2 hari. Semula dah tulis ni tak apa salah. Okey, kalau exam explain 2 jam tu kena cepat-cepat lah. Okey, alright, thank you. Okey, so step pertama yang tu tadi, kita pindah ni ke sini. Yang ini, depan kotak besar ni kita buatlah simbol satu. Ni lah, 1 per. Ambil nombor atas tu. 10 darab dengan negatif 1, tolak dengan 18 darab 1. Kemudian yang ini tempat bertukar. Negatif naik atas, yang ini turun bawah. Okay, pastikan betul lah, jangan silap. Kemudian yang kiri kanan tu, yang ini tempat kekal simbol negatif masuk. Simbol negatif masuk ke simbol sama. Tu dia. Lepas tu, darab dengan jawapan, tak perlu lagi ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, markah hilang, kosong. Okay, sekali sama dengan dia. Sampai lepas tu, lepas step ni boleh skipkan step jawapan tu, terus bagi dia jawapannya. K sama dengan 5500 dan L sama dengan 450. Tak payah tulislah kerbau berapa, lembu berapa. Tak payah tulis. Sebab apa? Sebab dia soalan beritahu dah. Kerbau RMK. Lembu RMS. So dia tak payah terangkan dah. K tu untuk apa, tak apa. Sebab dia memang dah beritahu awal dah. Okay? Alright. Tu jawapan. Ini begini ya dapat. Dia boleh dapat 3 markah lah. Free lah. Okey, kemudian soalan kebat sikit. Dia kata, pembekal tersebut memperolehi sebanyak 146 hasil jualan 20 kerbau dan beberapa ekor lembu. Berapa lembu dijual? Yang ni kita tahu rujukan tadi. Okey. So, berapa lembu? Kita tengok sini lah. 20 ekor kerbau. Seekor kerbau dijual 5,500. Campur dengan seekor lembu dijual 4,500. Tapi tak tahu berapa dijual. Tak lembu. Jumlah kutipan adalah 146,000. Okey, pindahkanlah 20 itu ke sebelah kanan, ke kiri. So yang ini akan dapat 20 kali dengan okey 20 kali dengan 555 tu akan dapat 110,000. Jadi 146 146,000 ni tolak dengan 110,000 ini, tak apa. Jadi 450L ni akan dapat, ni tolak. 146,000 ni ditolakkan dengan L tu, dapat 36,000. Jadi untuk L saja, bahagilah dengan 4,500. Dapatlah jumlah lembu dijual sebanyak 8 ekor. Okey, 8 ekor lembu. Selesai. Okay, ini pun sama juga. Tak terangkanlah L tu apa dia. Sebab memang soalan minta kata cari jumlah lembu. So kita pun tahu dah. Dia merujuk dari lembu lah. Kita tak tahu itu. So jumlah markah semua ni 7. Okey, itu soalan nombor 5. Okey, nombor 6. Jadi tu yang 146,000 tolak 110,000 kan? Dan Okey, so yang kat sini yang penting bahagian ni lah. Penting bahagian ni penting. Okey, dan bahagian jawapan penting. yang ni semua penting. Oh cuy, padam. Okey, yang ni semua penting. Okay, yang ni penting lah. Yang ni penting. Pasal apa hilang? Jangan tak tahu. Kenapa? Biarlah. Okay, bagian yang penting-penting mana? Okay, next. Yang ni pula. Ni kita tengok sampel-sampel, tahu dah. Tajuk keberangkalan bergabung. Tapi soalan bagi tak betul macam biasa kita buat. Okay. Cuma soalan katakan ni, dia kata, set P adalah nombor perdana. Set Q faktor bagi 6. Nombornya dia kata yang ni. Nombor yang kita gunakan ialah X tu lah
besar 1 kurang 10. So apa nombor yang kita guna? Jadi kat sini yang kita tahu ialah first kali, nombor yang kita akan gunakan adalah nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 saja. 1 tak termasuk sebab dia kata kurang besar dari 1 tapi kurang sama 10. 10 pun masuk juga. Ini nombor yang kita akan gunakan dalam kes ni lah. Okey. Kemudian soalan kata, tapi bukan semua kita tulis nanti. Okey, sebab dia kata, okey, ini set P. Okey, ini set semester lah. Kita guna set semester banyak ni. Okey, ini nombor kita ambil kira mula-mula sekali. Okey, 1 tak termasuk. Tapi dia kata, nombor yang kita guna nanti adalah set P. Set P ni adalah nombor perdana dia kata. Set P ni adalah nombor perdana. So, daripada banyak-banyak nombor yang kuning tu, yang manakah perdana? Okey, so untuk yang ni, okey, untuk set P, nombor-nombor dia adalah 2, 3, 5 dan 7 sahaja. Itu nombor yang kita gunakan untuk set P. Okay, yang kedua, kita nak set Q. Set Q pula dia kata nombor-nombor faktor bagi 6. Faktor bagi 6. Okay, apa nombor darab dapat 6? Jadi, nombor 2, nombor 3 dan nombor 6 sahaja. Okay, kena faham maksud ayat tu. Faktor bagi 6. Bukan dia kata ganda 6. Kalau ganda 6 je lah. Ini kata faktor bagi 6. Apa nombor bila darab boleh dapat 6? Itu maksud faktor bagi 6. Okay, so P ada 4, Q ada 3. Okay, soalan katakan ni lah satu nombor di Malaysia Sarawak, satu dari kotak P. Okay, dia ambil kotak P dulu. Diikuti, ni penting diikuti ada syarat. Diikuti kotak Q. Jadi mesti nombor kotak P dahulu, baru kotak Q. So untuk jawapan kita, kalau sampel, buatlah bentuk jadual. Kotak P ada 4 nombor, kotak Q ada 3 nombor saja. Begini je lah. Buat macam gitu. Okey, kotak P ada nombor 2, 3, 5, 7. Kotak ini pula ada nombor faktor bagi 6, 2, 3, 6. Okey, tetap ada dekat nombor 2 dan 3 lah. Sebab apa? Sebab dia kata ini bukan yang kepingkat. Ini adalah set nombor. Okey, dia bukan jenis kepingkat. Maksudnya kalau dah ambil 2 tak ada lagi dah. Bukan gitu Ini set nombor Alright. Dan oleh sebab kotak berlainan, sampel berlainan. Satu sampel P, satu sampel Q. Maksudnya semua ruangan dalam ni akan berisi. So nombor dia akan ada 2,2. Tak buat koma pun tak apa, tak buat koma pun tak apa, tak salah. Okay, tapi better kalau boleh buat bagi selamat lah. Takut kalau skema straight kan. Okay, ni 2,6. Okay, yang ni pula 3,2. Okay, kemudian 3,3 dan 36. Okay, yang bawah pula 52. Okay, pastikan kotak P dulu nombor dia kan terbalik. Kemudian 53 dan 56. Akhir sekali 72, 73 dan 76. Okey, 76. Selesai. Okey, betul semua. Okey, semua ni betul, dapat 2 markah. Salah 1 ataupun 2, 1 markah dapat. Salah 3 dan lebih, kosong terus. Okey, next. Dengan menyenaraikan semua kesudahan, hitung kebangkalian mendapat nombor 5 dari set P dan genap set Q. Dia nak kotak P tu dapat nombor 5. Yang ni lah syarat pertama dia. Mesti depan dia nombor 5. Dan, dia kata dan. Ni syarat sini. Okay. Kotak P mesti dapat nombor 5 depan dia. So ini kotak P. Mesti dapat nombor kotak ni. Di depan dia mesti dapat kotak ni. Okey, seterusnya dia kata pula. Okey. Dan, syarat dan. Depan wajib ada 5. Dan dia kata belakangnya mestilah nombor genap. Belakangnya mesti nombor genap. So dalam ni kita cuma ada 2 dan 6 lah. Itu nombor genap. 2 dengan 6. So dalam kes ini, yang ada dalam tempat-tempat sama, yang ni lah. 5, 2
dan juga 56. Itu jawapan dia. So selaikanlah situ. Jawapan dia 52 dan juga 56. So ada berapa? Ada 2 daripada semua kali ada 4 kali 3, 12. Itu pastikan ada. Jawapan dia hujung yang last tu mesti ada lah. Okey, so jawapan dia ialah sama dengan 2/12. 2/12. Okay, untuk topik ni, bolehlah tinggalkan tak ada masalah. Nak bagi kecil habis pun boleh juga tak salah. 1/6 pun tak apa. Tapi untuk topik ini saja, untuk topik saja, nampak sahaja 2/12 pun sudah memadai untuk markah pertama lah. Okay. Ini markah pertama ni, ini markah kedua. Dapat 2 markah. Kalau tak buat yang ni pun tak apa. Nampak je 2/12, terus markah penuh dapat 2. Ataupun nampak 1/6, terus dapat markah terus 2. Okey. Kemudian B pula. B pula. Mendapat nombor yang sama nilai atau nombor digit yang terbentuk ialah nombor ganjil. Okey. Soalan sama gini. Okey, situasi pertama, dia dapat nombor yang sama nilai. Dalam kes ni sama nilai yang ni lah. 2 sama nilai. Sorry. Okey, 2 sama nilai. 2 3 itu sama nilai. Sebab soalan tak kata dia label genap ganjil tau. Soalan ni kita tu je. Okey. Okey, itu yang pertama. Nombor yang sama nilai dapat dah. Iaitu 2 dan juga 3. Ataupun dia kata nombor yang mana digit terbentuk dalam nombor ganjil. Macam ni 2 3 ni. Maksudnya macam 23 lah. Nombor terbentuk tu nombor ganjil. 2 3 nombor ganjil. 2 6 genap. Dari segi bentuk dia. Okey, bukan kata nilai tu, bentuk dia. Ni ganjil. Ini ganjil, ni ganjil. Okey, 53, 73, 23. Jadi tambahan lagi kat sini 2 3. 2 3, kemudian 5 3 dan juga 7 3. So ada 5 nombor. Tulis macam ni. Last kali jawapan dia. Okay, 5/12. Okay, nak buat 5/12 boleh, nak buat macam ni boleh tak? 12, 5 bagi 12. Okay, macam contoh 5 bahagi 12. Nak buat begini boleh. Atau nak buat 0.4417 pun boleh, tak salah. Okay, jawapan boleh bentuk point, boleh bentuk pecahan. Tapi lebihkan prefer kepada bentuk pecahan. Nampak bentuk tu lebih cantik nanti saja tu. Okay, tu nombor 6. Okay, ke barang kalian. 6 dengan 3. 6 dengan 3. Yang ni. Yang ni terbentuk 3 6. Sebab kita ambil nombor kotak, kita ambil P dulu baru Q. So yang ni dia nampak macam nombor, ni nampak nombor genap. 36, 36. Oh. Sebab kita nak kita nak nombor yang nombor digit yang terbentuk ni adalah nombor ganjil. Terganjil. So kat sini kita nampak 36 nampak macam 36. Bukan tambah tu. Bukan tambah. Bukan kata hasil tambah, dia kata digit yang terbentuk tu. Bukan kata hasil tambah digit. Okey, itu nombor 6. Okey, nombor 7. Garis lurus. Okey, garis lurus. Soalan maklumat kata sini, dia kata itu PQ, RQ, RS. Dia lukis satu-satu. Okey, dia kata itu PQ. Okey, yang ni dia kata PQ ni tak keluar pertama. Okey, PQ ni dari RS ni dia kata selari. Itu perlu penting. Okey, dia kata selari. 2 ekor ni selari. Maksudnya kecerunannya sama nanti. Manakala RQ pula dia selari dengan paksi Y. Ini selari paksi X, bukan paksi Y lah. Selari dengan paksi X. K. Hitung nilai K. Hitung nilai K berapa? K nak buat macam mana? Nilai K.
Alright, okey, kita buat macam mana? Okey, di sini untuk cari nilai K ni, kita tengok situ. Nilai R dekat R tu ialah 0,6. Pasti R tu ialah 0,6 kan? Koordinat dia. Okey, ni penting maklumat ni. Sorry. Okey, dekat R tu nilainya adalah 0,6 koordinat dia. So, berapakah nilai K kat sini? Okey, so di sini kita boleh ambil kata, okay, oleh sebab merah itu dia selari, maka kecurunannya adalah sama. Jadi kita boleh gunalah titik P dan Q samalah kecurangan dengan titik R dan S. Okey. Titik PQ dari segi kecurungannya samalah dengan titik RS. Kita ambil yang tu pakai pengiraan kat sini. Dia panjang sikit lah kerja dia. Okey, kat sini kita buat untuk PQ. Kita buat RS dulu senang. Okey, PQ dulu lah, PQ ah. Okey, PQ. Okey. 12 tolak 6 per dengan negatif 4 tolak K akan sama nilai kecurunannya dengan RS. RS pula 6 tolak 2 per dengan 0 tolak 8. Mula-mula. Kemudian 12 tolak 6 tinggal 6 lah. Macam biasa. Okey, 6. Per dengan negatif 4 tolak K. Sama dengan 6 tolak 2 tinggal 4. Negatif 4. Okey, ini dengan 4 per negatif 8. 4 per negatif 8. Okey, kemudian darab silangkan. Negatif 8 darab 6, negatif 48. Sama dengan 4 darab negatif 4, negatif 16. 4 darab negatif K, negatif 4K. Itu mula-mula. Susunkan. 4K pindahkan ke sebelah kanan, sebelah kiri, jadi 4K. 48 pindah ke sebelah kanan, jadi positif. Jadi 48 ditolak dengan 16 akan dapat 32. Jadi K sama dengan 32 bagi 4 dapat 8. Tu cara cari nilai K. Panjang sikit lah dah kerja dia. Tapi markah 2 sahaja. Kat sini ya. Kena hati-hati. Okey, selesai yang tu. P. Hitung garis lurus PQ. Persamaan. Dia nak minta persamaan. Bila sebut persamaannya, mesti kalian tahu dah. Iaitu YMX tambah C. Okey. YM tambah C. Okey, dekat sini, kita nampak sini. Kita nampak ada nilai sini. Inilah nilai kecurunan. Kita nampak situ. Okay, kita boleh curi sikit dalam kerja situ lah. Ini adalah untuk nilai kecurunan. Dari sini kita tahu kecurunan dia adalah negatif 1/2. Sini ya. Sini kecurunan dia adalah negatif 1/2. Dari segi kecerunan dia. Okay. Jadi M dia adalah negatif 1/2. Okey. Begitu sebab kawan-kawan sikit. Okay. So kita boleh ambil dari itu tak sini terus. Okay. Bila nampak persamaan, carilah bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana cari M dulu. M sudah dicari dekat atas tadi. Kita boleh shortcutkan. Tarik sini. Okay. Terus pergi ke step berikutnya untuk cari C pula. Oleh sebab dia minta garis lurus PQ, mesti guna titik PQ. Dekat sini nak guna negatif 4, 12 boleh. Nak guna 8, 6 pun boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay. Ini 8, 6 boleh. Okay, alright. So, katakan sampai titik P ni. Okay. Saya gantikan. Y dia 12. M dia negatif 1/2. X dia negatif 4. Ini sebenarnya dia. Ini. Okey. Y dia 12. Kecurunan dia adalah negatif 1/2. Okey, lepas tu X dia ialah negatif 4. C dia nak cari. Okey, 12 sama dengan ini saja dapat 2.
tambah C. Pindahkan 2, dapatlah C sama dengan 10. Okay, dan jangan lupa, ini ordinasi. Dia minta persamaan. So, bila persamaan mesti ada bentuk Y sama dengan negatif 1/2X. Okay, 1/2X. Kemudian C tambah 10. Itu selesai untuk soalan B. Untuk gasan yang atas ni, ni persamaan dia. Dan soalan C pula kata, cari pintasan X. Bagaimana? PQ juga. Maksudnya, merujuk pada soalan yang atas tadi lah. Dia sama. Jadi, step macam mana kita buat? Ambil jawapan yang akhir tadi ni. Cuma gantikanlah Y dia kosong. Sebab semasa pintasan X, nilai Y adalah kosong. Ganti gitu. Untuk markah pertama, pindahkanlah setengah X ke sebelah kiri, maka dapatlah 1/2X akan jadi positif. 1/2X 1/2X sama dengan 10. Dan hilangkan 2 tu, darabkan ke kanan. Jadi X sama dengan 20. Selesai. Okay, macam kat sini lah. Gasan ni, kalau kita panjangkan lagi ni, kita panjangkan lagi, nilai yang dia potong 4CY kat X ni adalah 20. Itu maksud pintasan X. Ketika mana Y adalah kosong. Okay, selesai bagian tu. Okay, next. Nombor 8. Okay, 8. Oh, ni cabut sikit. Okay, nombor 8. Rajah menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder berisi dengan sejumlah air yang memenuhi 20% keseluruhannya. Okay, jadi air ni adalah 20% saja. Okay, diberi isi padu air dalam bekas tu ialah 3449.6. Ini isi padu air dalam bekas. Okay, clue yang kedua. Clue yang ketiga adalah hitung. Nak hitung apa? Hitung isi padu air. Untuk apa? Okay, untuk apa? Untuk penuhkan keseluruhan. Itu soalannya. Jadi nak tahu lagi adalah sebelah atas ni. Berapa kita isi? Itu yang soalan nak minta. Okay, nak cari lagi yang sebelah atas ni. Itu soalan nak cari. Okay, yang di bahagian atas ni ya. Itu yang soalan nak cari. Berapakah lagi air gradian tu? So, nak tahu macam mana? Okey, oleh sebab dia kata isi padu air dalam ni sudah ada 20%. Jadi kita boleh andaikanlah begini. Okey, di bawah tu 20% yang terisi. Maka yang atas tu akan ada 80%. Kita kecilkan sikit sini. Okey. Yang ini 20%, maka yang atas tu 80%. Sebab itu. Jadi kalau 28 darjah 28 cm sini, kalau 80%, jadi 80/100, okay, 80/100 darab dengan 28 akan dapat di atas ni ialah lagi sebanyak 22.4 cm tinggi dia. Atas ni adalah 22.4 cm. Tinggi bagian atas ni. Yang bagian bawah ni inilah tu. Okey, tinggi bahagian atas kat sini tahu dah banyak tu. Okey, sekarang tinggal lagi nak cari berapa pula jari dia. Sebab formula silinder ni mestilah pi j kuasa 2. Okey, formula silinder mestilah pi j kuasa 2 tinggi. Okey, tinggi tahu dah. Hanya kita tambah tinggi banyak lagi. Cuma tinggal jari lagi berapa. Macam mana tak cari jari ni? Kita gunalah maklumat yang bagian ni. Cari itu dulu. Okey, di mana kita akan gunakan formula formula yang tu, pi j kuasa 2 tu, tapi kita gunakan maklumat yang bawah tu dulu. Sorry. Okey, di mana? Okey. Tinggikan sekejap. Sini 28. Okey, 28. Okey, darab dengan 0.2. Okey. Yang bawah ni tinggi dia adalah 5.6. Okey, 5.6 cm lah. Okey, ni tinggi yang bawah tu. Atas tu 22.4.
Yang ni 22.4. Okey, so kita guna maklumat yang tu. Okey. Lagi. Okey, guna formula silinder iaitu pi J jari tak tahu berapa, okey, darab dengan jari tak tahu berapa. Okey, tak tahu berapa J kuasa 2. Kemudian darab dengan tinggi dia ialah 5.6 K. Kemudian sama dengan soalan beritahu dah iaitu yang tu 3449.6. Itu mula-mula. Okey, kalau kita buat satu-satu, okey, 22/7, okey, 22/7 darab dengan 5.6 akan dapat macam gini. 17, okay, 17.6 17.6 J kuasa 2, ni kita buat satu-satu, sama dengan 3449.6. Pindahkan 17.6 tu, tinggal J saja. J kuasa 2 sama dengan, okay, so 3449 tu, okay, 3449.6 tu kita bahagikan dengan 17.6 akan dapat 196. Itu untuk J kuasa 2. Kalau J saja kita punca kuasakan. Okay, punca kuasakan dia dapatlah kat situ 14. Itu dia jari dia. Dapat 14. Baru step pertama lah. Okey. Okey, lepas tu guna formula yang sama ni untuk cari air boleh ditambah. Okey, jadi kat sini dia jadi tahu dah 14, tetapi bilangan tinggi air pula kita tahu dah kat atas tu 22.4. Just darabkan saja. Dapat jawapan terus. Ini untuk air yang perlu tambah lah sebanyak tu. Jadi sama dengan kalkulator sajalah. Jadi dekat sini 22/7. Okey, 22/7. Ini satu cara, satu cara, okey. Ini 22/7, okey, 27 darab dengan 14 kuasa 2 darab dengan 22.4. Okey, dapat jawapan. Jadi sebanyak 13,000 lagi 798.4 cm padu air. Perlu tambah lagi. Ini satu cara. Lagi satu cara kita buat macam mana? Iaitu kita ambil keseluruhan bekas ni, tolak bawah ni. Itu satu cara kita boleh buat juga. Okey. Satu cara lagi kita buat. Okay, ni cara satu. Ya, sebab ini. Okay, ni cara yang pertama kita buat gini. Tak salah, boleh. Lagi satu cara, kita ambil gini. Keseluruhan silinder. Okay, keseluruhan silinder. 8. Okay. Tolak dengan rendah DC 3449.8. Dapat juga jumlah periode DC. Lagi pendek, lagi ringkas. Okay, so ini kalkulator. Kalau penuh bekas tu 22/7 darab dengan jari 14 kuasa 2 dan tinggi dia 8. Okay, dapat itu 17,248. Terus tolak dengan yang dah diisi 349.8. Boleh juga. Dapat jawapan. Tolak dengan 3449.8. Okey, dapat jawapan 13,798.2. Sama je. Okey, ini cara satu lah. Ini cara satu. Cara satu. Okey, ini cara dua. Cara dua. Okey, tu. Okey, dua-dua boleh dapat jawapan sama sama. Kat sini ada silap sikit mana nak. Ni kat sini typo lah. 2. Okey. Okey, nombor 9.
Sudah jawab dia sebelum bagi. Okey, nombor 9, graf laju masa. Okey. Rajah menunjukkan graf laju masa dan graf jarak masa pergerakan sebuah kereta lumba F1 yang memenangi pusingan terpantas di litar antara masa sepang. Okey. Ini namanya adalah soalan kebat. Kenapa kata kebat? Sebab dia menggunakan situasi sebenar, iaitu sebuah kereta F1 yang menang dekat SIC. Okay, salah satu ciri-ciri kebat lah dia menggunakan suasana sebenar. Okay. Kalau kata pergerakan sebutir zarah di sebutir zarah itu kan suasana sebenar, itu just teori sajalah. Okay. Ini dia memang cerita betul kereta lumba F1 dekat Sepang. Okay, ini kebat tapi kebat rendah si ayat tu kebat rendah lah. Okay, soalan kata nyatakan perubahan laju. Okay, soalan kata nyatakan tidak perlu jalan kerja. Okay, kadar perubahan laju waktu bila 30 minit terakhir. Dia minta perubahan laju 30 minit terakhir. Maksudnya mesti merujuk, disebut perubahan laju ni, tahu dah. Mesti melibatkan perkataan pecutan lah, ini pecutan. Bila kataan pecutan saja, dah tahu dah. Mesti melibatkan formula kecerunan. Okay. So bila sebut pecutan ni, mesti melibatkan perubahan laju. Okay, laju akhir. Yang kalau graf jarak masa ni hanyalah cari laju saja. Jadi kena berujuk ni. 30 minit terakhir. Nama pun terakhir. 30 minit. Jadi kawasan akhir ni lah. Yang hujung ni lah kawasan dia. Ini kawasan dia. Terakhir. Okay. So untuk memudahkan kerja kita, keluarkan dia punya koordinat dia. So bahagian atas tu, dia adalah 2.5 dan juga 80. Bahagian atas. Laju awal dia. Sini. Okay, yang bawah pula, laju dia punya tu pula ialah 3 dengan 30. Sini, 3 dengan 30. Cari yang ni lah. Guna formula kecerunan. Okay, so terus tulis kat situ. Insertkan. Okay, nak buat mana dulu pun tak apa lah, tak kisah. Okay, katakan saya ambil yang atas tolak bawah ni. Ataupun kalau ikut formula sebenar, laju akhir tolak laju awal. Kalau laju akhir ni 30, tolak laju awal 80. Apa dengan laju akhir 3, laju awal 2.5. Ini kalau ikut formula betul. Tapi kalau nak buat terbalik pun tak apa. 80 tolak 30, 2.5 tolak 3. Tak kisah, boleh. Yang penting jawapan akhir tu betul. So dekat sini 30 tolak 80 akan jadi negatif 50. Yang bawah tu akan jadi 0.5. Bahagi je lah. Negatif 50 bahagi dengan 0.5. Okey, dapat dari situ negatif 100. Itu. KMJ tu tak tulis apa. KMJ kuasa residu tu tak tulis pun tidak mengapa lah. Tak ada masalah apa pun. Tak dijadikan apa-apa maka. Habis dah masalah cepatnya. Okey. Kemudian soalan yang kedua akhir. Hitung nilai J dah. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta F1 tu tadi? Jadi di sini dia tanya berapakah nilai J? J tu merujuk kepada jarak. Jadi kita pun ingat kepala kita. Kalau nak dapatkan jarak, nak kira sini memang takkan dapat bila-bila lah. Tapi maksud benda ni menunjukkan benda yang sama tentang kereta tu. Jadi kenalah guna formula yang ni. Okay, cari bentuk yang ini. Okay, bentuk trapezium. Campur dengan bentuk yang ni, segi 4. Okay. Kemudian campur dengan yang hujung aja pun trapezium juga. Ada dua trapezium, satu segi 4. Okay. Luas di bawah bentuk ni adalah merupakan jarak dia. So dekat sini kita ambil juga sini. Insertkan dia. Sini markah 3 lah. Okay. So ambil kat sini. Okay. Yang depan tu bentuk trapezium. Formulanya 1/2 darab dengan yang selari 80 tambah 130 darab dengan lebar dia 1/5 tambah yang tengah-tengah pula tinggi dia 80 darab dengan lebarnya 1/5, 2/5, 1 jam.
Okay, tambah dengan lagi. Hujung tu trapezium juga. Okay, 1/2, 80 tambah 30 darab dengan 0.5. Ini soalan tak susah mana lah. Benda semua dia bagi dah. Okay, so sama dengan cuma tinggal lagi tahu guna saja. So yang ini untuk yang pertama ni, kalkulator 1/2 darab dengan 80 kali sekarang ni akan dapat 210 darab dengan 1.5. Okey. Okey, dapat itu 157.5. Tambah dengan 80 tambah dengan yang ni pula darab dengan kat sini 110. Okey, darab dengan 0.5. So hujung ni akan dapat 27.5. 7.5. Okey, selesaikan tambah. So tambah dengan 80 tambah dengan 157.5. Dapat jawapan akhir dia 265 km. Selesai kat situ last sekali last. Okey, dah yang akhir sekali. Okey, yang akhir sekali ini nilai J lah. Ini nilai J lah ni. Akhir sekali purata laju pergerakan. Formula bagi purata laju lah jumlah jarak, jumlah masa. Jumlah jarak tahu 265. Jumlah masa tahu 3 jam. Bahagi je lah. Selesai. Ini simple saja. Jumlah jarak 265 bahagi dengan jumlah masa. Okey, so 265 kita bahagikan dengan 3 jam. So kalkulator saja 265 bahagi dengan 3 jam. Dapat jawapan 83.33. 83.33 ataupun boleh juga buat jawapan bentuk pecahan. Selebih seronok kata dia untuk pecahan lah. Okey, ataupun 265.3 pun boleh juga, ataupun boleh juga buat bentuk pecahan wajar 88 1/3. Mana-mana pun boleh. Okey. So 88.33. Okey. Mana-mana tak apa. Salah satu boleh, tak salah. Okey saja. Okey, alright. So itu. Okey, so tinggal lagi baki soalan nombor 10 dan soalan nombor 11 saja. Dua soalan tak sempat buatlah. Ha? Okey, yang ni kita akan sambung kelas kita yang akan datang pada hari Sabtu nanti lah, insya-Allah. Okey, jumpa lagi pada waktu hari ini selepas maghrib. Satu face to face ke?